Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First kali sorry for the short notice. Sebab hari ni saya tak masuk kampus. So jadi kelas online, okay. And then on Friday insya-Allah kita akan back to physical. Saya akan ada dekat kampus nanti insya-Allah. Okay. Okay, before kita start continue kita punya ni, minggu lepas saya dibagi buat kelas yang di mana saya minta you guys tengok in terms of one tutorial, okay. And then saya dibagi latihan yang you guys nak kena buat lah, alright, okay. So saya dah tengok semua yang hantar tu. So far semua okay. Cuma ada few things lah yang tu. Ni semua ada ke ni? Afi ada? Ada, sir. Alright. Fatih, Ashraf ada. Fatih Nadira ada. Ada, sir. Alright. Hamzah Ada, sir. ada, right. Anis. Ada. Anis, Aina mana? Oh, tak tahulah, saya ada mesej tapi sekejap. Dia Right. orang tengah dekat. Luffy. Ada, sir. Wan Muhammad Luffy. Alright. Okay. Okay. Saya dah tengok awak punya video pula yang motion graphic yang awak buat. Okay. Ada yang faham, ada yang tak faham. Kalau perasan dekat situ, soalan yang saya request adalah saya request for saya buka balik soalan tu. So kita tengok kita recap balik. Okay, so kalau tengok kat soalan tu, dia minta dekat situ animasi pendek yang di mana teks yang mengandungi selamat menyambut tahun baru. Lepas tu dari nama sendirilah, betul, beberapa objek yang mempunyai warna berbeza dan digerakkan secara mengecil dan membesar. Okey, daripada kecil dan menjadi besar. Okey. Lepas tu video yang besar 720 times 1080. Okey. Lepas tu submit lah ni saya lah. Okey, yang ni, yang size ni 720 1080. Okey. So apa yang jadi, sepatutnya siapa yang buat size 720 atau 1080 dia akan dapat menegak tau. Siapa buat yang 720 1080 dia akan dapat menegak. Siapa buat menegak tu betul. Kalau siapa buat melintang tu silap lah kat situ dia tidak melintang. Kalau melintang 1080 times 720. Kalau 720 times 1080 dia akan jadi menegak. Okey, saya tak tahu macam ni dapat template tu. Alright, tapi saya minta 720. So the next time careful lah in terms of macam mana nak create you guys punya sizing dekat kita punya Adobe After Effects. Alright, okay. Boleh? Ada masalah tak yang nak buat latihan tu? Based on pada tutorial yang saya dah bagi. Ada masalah tak? Ke tutorial tu tak faham ke apa ke? Boleh? For now, okay je, sir. So far okay. Okay, Aina, sir. apa dia? Aina okay nak? Okay, sir. Tapi yang tak silap saya, awak punya video awak hantar secara melintang, bukan menegak. Kan? Menegak? Menegak Sekejap Siapa hantar melintang? Okey, Fatin dengan Afnan. Sorry Fatin dengan Afnan hantar melintang. Alright, Afnan tak ada ni. Saya tak tahu yang nak melintang tu. Tak Tak tahu yang nak melintang tu. Tak yang tahu. nak jadi menegak tu. tahu yang menegak, maksud saya tak faham. Yang mula-mula nak buat tu kan saya dapat template tu jadi melintang. Okey.
So tak tahu nak jadi menegak kan. Nak jadi menegak ke tak tahu? Kan dalam tutorial tu saya ada bagi tahu macam mana nak buat dia punya size kan? Canvas size tu. Ya. Kan ada 1080 time 1920 dan 1080. So awak ikutlah saya punya sizing dia ikut 720 time 1080. Dalam tutorial saya dia tunjuk tak macam ni cara nak buat apa tu composition tu. Ada tak? Ada rasanya. Ke awak tak tengok saya punya tutorial? Sekejap. Kita tengok balik Lab session. Adobe After Effects. Nanti kita boleh setkan apa jenis format yang kita nak ada pakai. ni. Okay. Dan berapa sizing kita nak guna. Ada awal-awal tu. Saya dah bagi tahu. Dia ada set sizing dia, width dan juga height. 1920 times 1080. Awak tak tengok saya punya tutorial lagi kot. Macam mana awak buat animation tu kalau tak tengok tutorial saya? Fatin buat macam mana Fatin? Apa Fatin? Terlepas pandang sir. Terlepas pandang. Alright. Okey, tak apa. Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi 3 orang. Okey. Alright, tak apa. Okey. So, kita nak continue kita punya kelas hari ni. So, kita akan go through. Hari tu kita tengok kita punya awalan tu. So, sekarang kita nak go through kita punya... Sekejap kita nak go through tentang kita punya animation. Hari tu kita cerita berkaitan dengan kita punya motion graphic. Okay. Cerita pasal motion graphic, introduction dan sebagainya lah. So hari ni kita nak tengok in terms of kita punya animation. Mana saya punya animation ni? Okay, kita nak tengok kita punya animation. Perbezaan dia, so at least you guys tahulah kita punya ni macam mana. Boleh nampak kat skrin Nampak sir. Right. Okay. Dalam kita punya motion graphic, okay, secara logically-nya kalau macam awak tengok dekat dalam kita punya motion graphic tu, tak kisahlah dalam software ke apa, kebiasaannya memang kita akan buatkan pergerakan lah. So kalau ada benda-benda yang bergerak, grafik yang bergerak, orang akan cakap animasi. Okay. So dekat dalam bahagian kita punya subjek ni ada satu portion tu iaitu dikenali sebagai computer animation. So kita kena faham computer animation. Cuma computer animation ni saya takkan pergi on deep down. Okay. Sebab kenapa ni bukan subjek animation. Ini adalah subjek motion graphic. So kita akan belajar macam mana kita nak motionkan kita punya grafik tu. Okay. So saya akan sentuh sikit lah supaya nanti awak menjadi faham tentang apa beza view of animation yang sebenarnya ada available kat dalam kita punya industri. Dan so you guys akan faham macam mana kita nak relatekan dengan kita punya motion graphic. Alright, okay. Okay. Basically apakah yang dimasukkan dengan computer animation? Okay. So adalah proses yang mana kita digitalkan kita punya animasi lah, kita generate animasi. Okay. So animasi ni ada banyak variety. Dia boleh jadi computer generated, dia boleh jadi yang apa tu manual, kita buat manual yang kita menggunakan frame by frame. Okay. Ada yang 3D dan sebagainya lah. Okay. So kalau nak tengokkan secara atas dasarnya, computer animation ni dia punya tu sangat-sangat meluas. Okay. Yang di mana pada zaman-zaman dahulu kita menggunakan teknik yang di mana kita akan draw frame by frame. Okay. Jikalau you guys masih ingat kartun-kartun lama seperti Mickey Mouse. Bukan Mickey Mouse yang baru ni Mickey Mouse yang lama tu, yang black and white punya Mickey Mouse tu. Okay. So the process untuk menghasilkan Mickey Mouse tu dia menggunakan frame by frame lah. Ada orang kata frame by frame, ada orang kata guna blending kan. Okay.
yang di mana dia akan draw one by one, page by page. Dia ada light box, dia akan draw by one, dia akan buat page by page. Okay. Sekejap saya tunjuk sampel Okay. So kalau tengok kat sini, ini adalah frame by frame. Frame by frame punya animasi. Alright. Okay. Ini kita buat frame by frame lah. Okay. Secara basicnya frame by frame macam ni. So kita akan draw pergerakan daripada sini, dia ada jalan dan sebagainya lah. Ini kita panggil frame by frame. Yang di mana kita kena lukis one by one. Dan dia ada dia punya principle yang you guys kena ikut lah. Prinsipal yang guys kena ikut adalah di mana dia mesti complete one cycle untuk menjadikan animasi itu adalah pergerakan yang sebenar. Okay. So dia kalau macam for example kalau kita tengok kat sini yang dekat gambar yang ni, so the first one dia ada contact, lepas tu dia recall, lepas tu dia passing, dia ada high point, lepas tu dia contact balik, dia recall, passing high point, lepas tu dia contact. So dia berjalan, memula tangan kanan dia ke depan, lepas tu tangan kanan dia turun, tangan kanan dia ke belakang sikit, tangan kanan dia ke belakang sikit. Okay, itu baru half pace half pace. Lepas tu dia ulang balik cycle yang sama, dia buat yang sama, masuk dan habis cycle tu. Okay, so ini kita panggil frame by frame. So dulu, masa yang pada zaman-zaman dahulu, animasi seperti Mickey Mouse dan sebagainya, dia menggunakan frame by frame punya animation. Dan even though sekarang ni pun masih lagi orang menggunakan frame by frame animation. Kenapa frame by frame animation ni? Sebab frame by frame ni dia lebih orang kata accurate lah. Accurate sebab kita akan nampak motion to real as possible. Okay. Dan ada kebanyakannya dia apply pada kita punya kartun-kartun yang zaman sekarang. Bukan kata zaman sekarang tak pakai langsung. Ada juga dia apply. Cuma kita tengok kebanyakannya dekat kartun manga dan sebagainya lah. Maksudnya kartun anime. Mickey Mouse. Salah je. Okay. Kalau guys tengok macam ni. Ini adalah Walt Disney punya. So macam mana dia orang buat Mickey Mouse. So macam ni lah. So bila dia orang buat frame by frame dulu, dia akan jadi macam ni. Kita akan nampak dia akan ada motion kat sini. Ini Mickey Mouse yang lama tau, bukan Mickey Mouse yang baru. Mickey Mouse yang zaman ni. Mickey Mouse yang zaman ni. Bila Mickey Mouse zaman ni, tu yang jadi. Kejap saya ada call. Halo. Ya. Sama. Ya, selamat pagi. Betul. Okey. 6227 ada Hafizah binti Abdul Rahman. Okey. Okey. Hari ni? Boleh. Online. Okey. Okey. Boleh. Sama. Okey. Kalau tengok kat sini, macam ni lah Mickey Mouse ni dulu diorang buat. Okey. So diorang, sebab dulu kita tak ada teknologi. So teknologi semua adalah based on kepada kita punya drawing. Yang di mana dia menggunakan, kita panggil sebagai light box. Saya tak tahu. Awak dah ambil kelas animasi lah? Kelas animasi dah ambil? Rasa dah ambil kan? Ya, belum. Dah sir. Oh, okay. Ada yang dah ambil, ada yang belum ambil. Saya rasa dalam kelas animasi, siapa ajar awak? Wan Muhammad Okey. Dalam, saya rasa Wan Muhammad ada mention kan berkaitan dengan frame by frame, light box, ada kan? Ada tak dimension berkaitan dengan light box?
Mickey Mouse Lightbox and drawing. Okey, sekejap saya tunjuk. Mickey Mouse. Mickey Mouse Lightbox. Tak ada pula gambar lama dia ni. Dia ada satu seperti skrin macam ni tau. Sekejap mana dia tadi. Ni. Ni dia punya review lah. Okay. So skrin dia macam ni. Dia macam ni. Alright, okay. So dia ada papan putih plot ni. Lepas tu atas dia ni kita akan letak kertas lah, kertas A4. So apa yang dia buat, dia akan draw one character. Okay, once dia draw one character, dia akan letak shape ni dekat bawah ni. Lepas tu dekat atas ni dia letak satu lagi kertas warna putih. So dia akan follow yang drawing sebelum ni, pergerakan dia akan jadi macam mana. So kita calculate lah, kata macam for example, kalau untuk kita nak buat satu-satu karakter tu berjalan, dia memerlukan 4 drawing. So kita kena buat 4 drawing untuk nak buat karakter tu berjalan. So adalah nanti orang tu dia akan flip. Dia punya drawing tu akan nampak macam mana perubahan dia. Okay. Yang di mana kita pun dah biasa buat. Saya tak tahu yang lain pernah buat. Tapi biasanya kita buat yang masa kita kat sekolah dulu. Dekat hujung buku tu kita akan lukis gambar orang lidi. Lepas tu kita flip. Tahu flipbook? Flipbook animation. Pernah buat kan flipbook animation? Ke ada yang tak pernah buat flipbook animation? Flipbook animation. Okay. Flipbook macam ni. Tapi inilah. Okay. Selalu kita kat buku sekolah tu, kita lukis kat bucu tu, gambar orang gerak sikit. Nanti bila kita flipkan kita punya tu, nanti animation dia akan jadi. So macam ni lah basically kita punya flipbook animation. So kita draw sikit-sikit, kita tengok sebelah ni apa, sebelah ni apa, sebelah ni apa, sebelah. Lagi banyak drawing yang kita buat dalam kita punya flipbook, lagi smooth kita punya animation jadi. Okay. So bayangkanlah kalau macam for example kita ambil 4 frame saja, so gambar kita akan jadi animasi, tapi pergerakan dia tak berapa smooth. Kalau yang 4 frame tu kita doublekan ataupun kita triplekan, jadi kita 4 kali 3 12. Kita buat 12 frame, so gambar dia akan jadi lebih smooth. Okay. So ini semua teknik-teknik animation lah untuk pengetahuan awak jugalah. Okay. So saya rasa dah waktu kelas animasi pun Sir Wan Muhammad pun dah mention. Jadi saya tak perlu saya nak mention banyak kali lah. Okay. So basically macam itulah yang dikatakan tentang kita punya animasi. So animasi ni dia bukan sekadar untuk kita nak melihat dia dalam konteks of entertainment semata-mata. Ingat ya, ramai orang bila cakap animasi je kartun. Animasi memanglah animasi tu adalah kartun, yes. Tapi animation ni sebenarnya konteks dia bukan sekadar untuk sebagai bahan hiburan semata-mata. Okey, maksudnya bukan untuk yang kita nak gunakan untuk tengok macam kita create kartun dan sebagainya. Okey. Animation ni sebenarnya digunakan dalam semua bidang, yang mana kita tak perasan animation tu dekat semua bidang, tapi kita tahu benda tu ada. Okey. Macam for example, dalam medical paling banyak menggunakan animasi. Okey. Macam for example, whenever kita do a scan, okey, maksudnya kita masuk CT scan ke dan sebagainya, kita scan dalam kita punya organ-organ badan kita, yang dia keluar dekat dalam kita punya screen yang kita tengok, kalau macam for example kita kena scan dan sebagainya, yang kita tengok yang real life lah, ni bukan x-ray ya. X-ray dengan scan dua benda berbeza tau. So x-ray nanti dia akan keluar on film, satu filem lah. Okey, X-ray kita akan nampak scan kita akan nampak real life apa yang ada kat dalam badan kita. So untuk make sure orang yang dekat luar tu nampak pergerakan apa dalam badan kita, kata macam for example kita nak tengok macam mana kita punya jantung punya pulse.
Okey, adakah jantung kita ni sihat tak sihat. So apa doktor buat? Doktor akan scan. Dia akan masuk kalau kita punya machine scan tu, dia akan buat CT scan lah. Lepas dia buat CT scan, dia dah dapat. Lepas tu apa yang kita nampak dekat dalam skrin tu, kita akan nampak kita punya seluruh badan. Okey, lepas kita nampak kita punya seluruh badan, kita akan nampak dekat part jantung kita dia ada kan kembang kecut. Okey, kembang kecut tu dia bukan detect by kamera ke apa tak, dia detect by data. Data biasalah ada sensor lah dekat kita punya scan tu. Okey, dia ada kita punya motion sensor, dia ada kita punya generating sensor, semua sensor dia. So data-data tu dia akan tunjukkan dalam bentuk animasi. Kalau data-data tu tunjuk dalam bentuk data 01010101, awak pun tak tahu. Kita pun tak faham apa dia tulis kan. So dia convert dalam animasi. So dalam mesin tu dia generate lah gambar pump. Sebenarnya kita nampak tu bukan kita nampak dalam badan kita, tak. Kalau dia scan orang B, dia scan orang C, sama juga. Kita akan nampak bentuk badan yang sama, cuma dia punya numbering of pump tu bergantung pada data yang dia dapat. Okay. So awak kena faham animasi ni dia bukan sekadar untuk game saja, dia semua boleh. Dalam kita punya medical, dalam kita punya aerospace. Aerospace pun banyak pakai animasi. Macam for example ini dah lama lah, very long time dulu lah memang dah ada. Okay. Yang di mana bila diorang start buat this, kita panggil sebagai simulation. Simulation maksudnya apabila kita nak hantar pilot untuk memandu kapal terbang yang sebenar, kita kena hantar dia kelas simulasi penerbangan dahulu, yang di mana dia akan masuk dalam kokpit. Dalam kokpit tu sebenarnya ada satu mesin kecil lah, macam karaoke punya box tu. So dalam karaoke punya box tu dia akan bawa kapal terbang, dan dia memang simulate exactly macam dalam kapal terbang. Okey, dia bila kapal terbang tu naik, dia akan tegak macam ni. So dia akan tegak tu ke depan. Kalau dia accident ke benda, gegar lah dia punya tu. So dia exact simulation lah, supaya bila dia dah lepas yang simulasi yang ni, barulah dia pergi di real life bawa kapal terbang macam mana. So dalam tu kita akan nampak skrin kita. Skrin tu lah yang kita katakan ni masih okey. Pernah tengok tak? Sekejap Okey. Ini kita panggil tak ada, ini advance sangat ni. Jap. Mana yang standard tu? Yang standard yang ni. This one. So ini adalah standard flight simulator. Flight simulator yang di mana kita akan pilot ni akan masuk dekat dalam ni. Okay. So bila dia masuk dalam ni, dia punya view akan jadi macam ni lah. So dia akan ada deck kapal terbang, semualah exactly. Lepas tu depan tu ada screen. Screen tu adalah semua adalah animasi. Dia animasikan, dia animationkan benda tu. Okay. So apa yang pilot ni buat lah, dia kena go through sini dulu. Once dah lepas sini berapa hour semua, barulah dia dapat kelulusan untuk memandu kapal terbang yang sebenar. Kenapa dia buat yang kat sini? Sebab apa? Kalau kat sini, kalau dia orang accident ke ataupun kapal drop, dia orang dah prepare awal-awal, tahu apa emergency plan dia orang nak buat. Dan kalau accident waktu ketika ni pun tidak melibatkan nyawa orang ramai lah, sebab dia hanya simulasi sahaja. So bila ada macam ni, ramai orang try untuk nak dapatkan simulation. So ramailah set up kat rumah. Ada yang set up macam ni, okay, yang dia orang buat sendiri, okay. Ada yang set up macam ni. Depends on apa jenis kapal terbang yang diorang nak pakai. Sebab different kapal terbang, different punya type of simulation. Dan untuk pengetahuan you guys, yang simulation flight ni memang you guys boleh dapat for free dekat internet. You guys boleh ambil dan you guys boleh try untuk jadi pilot. Dia bagi exactly the same remote control dekat pilot tu. Cuma bezanya you tak ada steering lah. Tak ada steering dan tak ada button. Button tu you guys kena klik dengan mouse lah.
klik dengan mouse. Lepas tu you belajar macam mana nak landing. You guys belajar dia punya code dan sebagainya. Okay. So game tu memang ada. So dia ada keluarkan game untuk training dan sebagainya lah. Okay. So bila kita belajar tentang animasi ni, macam saya begitulah. Animasi ni bukan sekadar untuk kita entertainment business saja, tapi dia membantu untuk kita continue kita punya social life kita, yang di mana inilah kita gunakan untuk kita nak plan before kita pergi the real life punya pilot. Okay. So awak kena faham lah. So dekat Malaysia diorang ada mesin yang untuk membawa mesin untuk driver yang akan membawa bas Rapid KL. So siapa yang duduk KL, tahu kan bas Rapid KL kan? Tahu kan bas Rapid KL? Tahu sir. Okay. So dalam bas Rapid KL, kalau tengok kat KL, bas Rapid KL tu sangat-sangat besar. Okay. So kalau kita buat sekolah memandu dan kita buat test drive yang bas Rapid KL ni dekat tengah-tengah bandar KL, so kalau ada apa-apa jadi, accident dan sebagainya, dia mungkin akan menyebabkan traffic jam lah. So untuk mengelakkan traffic jam tu dan susah lah nak itu dan sebagainya, apa diorang buat? Diorang ada buat simulator. Dan simulator tu dibuat oleh Universiti Teknologi Melaka. Okay. So diorang buat machine simulator dan memang dipakai oleh Rapid KL. So jadi siapa-siapa yang nak jadi driver bus, so dia pergi register dan sebagainya, so dia pergi dekat mesin tu, so apa dia kena buat? Dia kena test lah bawa bus menggunakan mesin tu. So jadi kalau ada apa-apa situasi yang dia tak pernah terima sebelum ni, macam for example ada simpang lah itu sebagainya, so dia orang akan testing dulu kat dalam dia punya simulation supaya benda tu boleh lepas. Tak adalah dia tiba-tiba tersangkut dan sebagainya lah dekat dalam dia orang punya simulation tu. Okay. So dekat Malaysia memang ada Rapid KL punya simulation. Ada juga simulation yang lain yang maybe kita kadang-kadang tak perasan. Contoh macam for example simulasi dalam kita nak berperang. Okay. So kita plot, kita dah masukkan kita punya data-data dan sebagainya. Lepas tu kita tekan hit enter, dia akan bagi tahu apa akan jadi. Ataupun kalau macam for example bila kita tengok orang nak design kereta. Bila nak design kereta, ada orang buat, dia tekan hit, dia akan bagi tahu okey, kalau kita pakai composite macam ni, apa akan jadi? Oh, macam ni rupa kereta. So jadi sebelum benda tu build, animation tu dah ada. Itu yang berlakunya dalam dunia animasi. Dia bukan sekadar untuk kita tengok kartun saja, tapi sebenarnya semua benda. Termasuklah dalam kita punya telefon. Bila awak on awak punya telefon tu, iPhone tu kan ada logo, lepas tu ada animation yang tiba-tiba dia swap up, swap down. Itu semua animation. Semua animasi. Cuma kita tak perasan sebab kita tak sebut benda tu animasi. Kita sebut benda tu yang hang swap kiri kanan tu, hang swap kiri kanan. Betul. Okay, tapi sebenarnya proses tu dikenali sebagai animation punya proses. So always alert lah supaya awak tak tertinggal jauh berkaitan dengan kita punya animation punya definition. Okay. So itu tentang animasi. Okay. So dalam kita punya animasi ni ada beberapa jenis animasi yang ada dekat dalam kita punya industri lah. Sebenarnya ada banyak. Okay. Tapi saya tak sentuh semualah. Okay. So the first one kita ada traditional punya animation, okay, yang dipanggil sebagai cell animation, yang di mana dia akan draw atas paper dengan frame by frame. Sama macam dia orang sekarang panggil frame by frame, dulu dia panggil cell. Kenapa cell? Sebab dia satu page tu dia tak panggil page, dia panggil cell. Satu dia panggil cell. So apa dia orang buat? Dia orang lukis lah one by one, macam saya kata tadi, kita trace one by one. Lepas tu dia settle tu dia akan gabungkan. Dia akan masuk dalam mesin, dia akan capture. So kita akan nampaklah pergerakan dia macam mana. Alright? Okay? Yang untuk Lightbox tu, kalau tak silap saya, Sir Wan Muhammad sebelum dia berpindah, okay, dia ada maklumkan dengan saya yang memang dia ada beli Lightbox. Saya tak tahu untuk awak pakai ke apa, tapi memang ada Lightbox untuk animasi. So jadi siapa yang nak pakai tu boleh pakai lah.
dia ada satu box, lepas tu ada tulisan apa, ada bahagian yang di mana kita boleh tukar lampu kita punya box dalam masa yang sama. Kita boleh adjust dia punya brightness supaya nanti bila kita draw tu kita akan nampak clear lah pada kita punya subjek berbanding dengan kita punya objek yang dekat belakang tu. Alright, okay. So the first one traditional lah. Traditional ni masih. Okay, yang mana dia draw one by one. Macam saya kita ni. Dia draw one by one, dia guna. Okay, saya nak tanya. Mana macam ni? Ada siapa-siapa tak pernah buat animation menggunakan software-software yang bukan software animasi? Ada? Ada tak siapa buat? Ada? Tak ada Okay. Ada tak siapa-siapa pernah buat animasi menggunakan Adobe Flash? Adobe Flash. Ada sih. Ada. Okay. Hamzah pernah lah. Itu memang sasar lah. Siapa? Adobe Flash dia frame by frame. So siapa tahu Adobe Flash tu, insyaAllah software lain dia boleh settle lah. Yang lain ada? Ada pernah buat tak pakai Adobe Flash? Pernah sir? Ke pakai terus siap ada template? Ke one by one? One by one sir. One by one. Okay. So memang masa tu buat animasi lah. Animasi menggunakan Flash. Okay. Okay. So awak tahu tak dalam kita punya Flash tu, selain pada animasi, apa benda lagi benda awak boleh buat? Coding. Okay. Selain benda tu? Fancy? Macam mana fancy? Coding. Okay. Dalam siapa dia pernah buat website menggunakan Flash? Jeng. Kita boleh buat website menggunakan Flash ramai orang yang tak tahu sebenarnya. Memang kita boleh buat website menggunakan Flash. Okey, animasi menggunakan Flash, Adobe Flash. Sekarang ni Adobe Flash memang dah tak ada. Dulu dia dekat bahagian Macromedia. Nama company yang buat Flash tu adalah Macromedia. So Macromedia Flash. Lepas tu Macromedia. Betul lah. Macromedia Director dengan Adobe Flash. Betul lah. Dulu dia kenali sebagai Adobe Flash. So sekarang ni Adobe Flash dia dah buang, dah tak ada Adobe Flash. Dia dah convert kepada Adobe Animate. Sebab orang selalu menggunakan Adobe Flash ni untuk animate. So sekarang ni kita ada Adobe Animate. So siapa yang ada install Adobe Animate dekat dalam dia punya laptop? Ada tak install Adobe Animate? Dulu ada sir. Dulu ada. Sekarang tak ada dah Sekarang tak ada dah. Ada guna tak? Ada guna? Ada pernah guna? Guna masa animation, masa diploma. Oh, 2D animation. 2D animation. Senang tak nak buat dia punya mouth listing ah? Kau buat frame by frame? Tak ingat lah sir. Lama sangat. Okay, tak apa. Right, okay. So, kira maksudnya awak pakai Adobe Animate yang awal-awal tu lah Kalau diploma tu maksudnya awak pakai Adobe Animate yang awal-awal tu lah Rasanya lah dalam 2018 macam tu. Lama. Right, okay, tak apa. Dulu panggil Animate CC tak silap. Betul. Animate CC. Adobe Animate CC. Alright, okay. Tak apa. Sekarang ni, yang update. Okay. Adobe Animate yang sekarang ni, kita just draw kita punya karakter kita nak apa. Lepas tu, kita tak payah buat apa-apa. Kita boleh buat dia punya pergerakan mulut tu menggunakan kita punya webcam yang ada kat kita punya laptop. Okay. Dan saya boleh terus bercakap. Katalah for example saya draw karakter saya semua bla bla bla. Lepas tu saya punya scene tu yang di mana karakter ni akan cakap sekian-sekian, ada dialog lah.
dan ada ekspresi muka dan sebagainya. So jadi saya duduk kat sini, saya linkkan saya punya laptop, saya punya kamera dengan saya punya apps tu. Nanti dia detect, nanti awak nampak kat skrin ada dot warna hijau. Bila saya tekan record, so dia akan bagi tahu lah, okay, action. Lepas tu saya kena berlakon lah. Macam ni lah, saya dah hikerut lah, tenganga lah, lepas tu saya akan cakap kan. Karakter yang saya lukis tadi, yang saya tak ada rigging benda, dia akan ikut exactly apa yang saya buat. Termasuk recording saya punya voice tadi tu. So jadi dia punya kemudahan untuk kita buat animasi sekarang ni sangat-sangat senang. Kenapa? Sebab dia nak memudahkan kita bekerja, tapi lebihkan kepada kita punya idea ni. Idea ni susah kita nak buat, kita nak keluarkan. Tapi bekerja hands on ni senang, tak ada masalah. Okay? So Adobe Animate dia boleh buat macam tu. Kalau rajin, pergilah discover macam mana Adobe Animate. Okay? So Adobe Animate dia macam Adobe, dia selain daripada menggunakan kita buat animasi, dia boleh juga buat website, dia juga boleh buat CD CD package, ataupun juga jadikan apps pun boleh menggunakan Adobe Animate. Ramai orang tak tahu benda tu. Okay? Dia one of the software yang memang always lah menjadi favorite untuk orang-orang animasi ni untuk gunalah Adobe Animate. Okay? Okay, kita continue. Kita tekan pula. Okay. Lepas tu tadi kita traditional animation. Now kita ada stop motion. Okay. Stop motion ni pun sama. Kita buat frame by frame. Okay. Tetapi stop motion ni kita pakai real life punya items. Macam for example awak ada robot dekat rumah. Awak ada ada apa-apa objek lah yang boleh kita gerakkan. Kita panggil stop motion. Okay, stop motion. So stop motion ni macam mana? So apa yang dia buat lah, kita ada, kata for example kita ada box ataupun kita ada objek. Okay, kita ada objek. Macam for example dekat tangan saya ni kita ada objek. Okay, kita ada objek. So sekarang ni kita nak record dia bergerak. So macam ni kita nak buat record dia bergerak, kita kena gerakkan dia. One, lepas tu kita angkat gambar. Lepas tu 2 tangkap gambar, 3 tangkap gambar, 4 tangkap gambar. Kita akan buat frame by frame lah. Kita akan tangkap gambar dia frame by frame. So apa yang buat stop motion ni adalah dia menggunakan real life items untuk kita nak animate. Selalu macam benda yang tak logik lah. Macam for example, okay, awak nampak pokok pula. Batu bergerak lah. Kita nampak periuk-periuk bergerak dan sebagainya. Tapi itu semua menggunakan real life. Okay, so dia orang gerakkan benda tu lah, gerakkan botol dan sebagainya supaya orang akan nampak benda tu. Okay, cuma framing dia tu kalau kita tersalah buat, dia akan jadi macam tak cantik. Okay, stop motion ni dia dulu sangat famous tau. Apabila ada satu company yang telah menghasilkan satu movie yang dikenali sebagai Chicken Run. Chicken Run. I'm not sure that you guys familiar. Pernah tengok tak cerita kartun ni? Asalnya original yang ni, this one. Nama dia Chicken Run. Okay. So yang ni di kategori, ada orang kategori sebagai stop motion, ada orang kategori sebagai claymation. Okay, kenapa dia claymation? Sebab clay ni ada tanah liat tau. So ini semua adalah tanah liat. Tanah liat ni orang bentuk one by one. Dia gerak sikit, dia tangkap satu. Dia gerak sikit, dia tangkap satu. Dia gerak sikit, dia tangkap satu. Okay. So apa yang berlaku, inilah yang berlaku sebenarnya. Dan setiap satu perubahan tu dibuat. Bila dia orang capture, dia orang buat, apa yang berlaku kita akan nampak lah ada pergerakan, perubahan. Mouth listing, tangan, body, gesture and everything. Kalau kita tengok ke internet, dia ada macam-macam stop motion stop motion punya apa yang orang buat. Ini pun apa nama cerita anjing ni. Okay. So ini pun nampak ni. So dia menggunakan dia punya phone, dia record ni, satu lepas tekan record, dia gerakkan orang depan, dia tekan balik. Dia gerak orang depan, sampailah habis. Okay. Ini kita panggil sebagai stop motion ataupun claymation. So boleh juga buat kat green screen, tak ada masalah. Cuma kalau karakter awak tu jenis senang berubah. Senang berubah maksud saya, for example, bila kita buat dengan tanah liat, okay, kadang-kadang kita pegang-pegang, dia terkemek lah dan sebagainya. Okay, always be careful lah. Buat backup 2, 3. Supaya bila kita backup 2, 3, kita akan dapatlah menggunakan, jikalau sekiranya ada masalah, kita boleh gunakan balik yang kita ada dah backup tu. Okay.
So ini kita panggil sebagai stop motion. Okey. So macam kita tak tahu ya, adakah stop motion ni hanya khas untuk nak letakkan manusia semata-mata ataupun kita boleh letak untuk binatang? Siapa tahu? Oh ni nampak ni. Ni dia buat behind the scene. Macam mana claymation tu dia buat, nampak? Ini set dia. Okey, ni orang reka. Lepas tu ni orang dia. Lepas tu dia orang apply animasi dia macam mana. Lepas tu adalah dia punya behind the scene dia. Okey, macam dia orang buat benda tu. Sama ke macam lava bukan? Lava memang kartun. Lava kartun 3D. Okey. Claymation ni kita akan nampak lah ada lighting sikit. Lighting 3D dan sebagainya dalam kita punya tu. Okey. Boleh? Okay, sir. Okay, stop motion. Macam ni lah. Stop motion dan sebagainya. Okay. Kita go for break dulu. Boleh? Boleh, sir. Kita go for break. Saya nak ambil tender jap. Wan Muhammad Lufi ada? Ada, sir. Ada. Anis Akila. Ada, sir. Okay, Nur Amalia. Ada, sir. Okay, lepas tu Nur Amalia. Ada, sir. Alright. Nur Aina Syamila. Saya, sir. Muhammad Akil tak ada. Fatih. Ada, sir. Muhammad Hamzah. Ada, sir. Muhammad Afiq Jazli. Ada, sir. Okay, Muiz. Tak ada. Afnan. Afnan. Tak ada. Muhammad Ashraf. Ada, sir. Right. Dan juga Nur Fatin Nazira. Ada, sir. Alright. Okay, kita go for 10 minute break. Lepas tu kita sambung balik. Boleh? Boleh, sir.
Alright, boleh kita continue? Boleh sir. Right, okay. Kita sambung semula. Yang tadi berkaitan dengan 2D animation. Okay. Tadi kita tengok traditional, stop motion. Lepas tu kita ada 2D animation. Okay. Saya rasa 2D animation basically semua orang tahu berkaitan dengan 2D animation. Okay. Simple as based on pada yang kebiasaannya kita buat lah 2D animation. Kita menggunakan vector based 2D animation iaitu computer generated yang kita draw menggunakan software-software 2D animation lah. Okay. Yang masa awak punya subjek animation dulu, awak buat 2D animation kan? Ana buat 2D animation pakai apa Ana? Today sir. Flash dengan Adobe Animation. Adobe Animation. Kalian ada tak software lain yang student-student lain? Ada tak software lain selain pada Flash dengan apa tu Adobe Animate tu? After Effects. Pakai dua tu je. After Effects. Okay, After Effects. After Effects pun boleh buat animation. Cuma After Effects ni you kena pakai konsep dia a bit hard sikit lah kalau guna After Effects. Tapi boleh lah sebenarnya After Effects tu nak buat animation, tak ada masalah. Alright, okay. Cuma dia a bit hard sikit. Okay. Selain pada After Effects ada lain tak? Ada tak yang menggunakan software lain selain pada Adobe Animate, Flash dan juga After Effects? Ada? Sharing lah. Kok ada yang kawan-kawan yang lain ni tiba-tiba semangat nak buat 2D kan? Tak ada ya? Okay, tak apa. So basically 2D animation ni saya rasa memang semua orang dah tahu. Tak payah saya nak explain secara detail. Yang biasa kita tengok tu lah 2D animation. Kalau dalam Adobe Flash kita akan pakai frame by frame ataupun frame blending. Yang standard ada. Kalau tadi macam Hamzah cerita dia menggunakan Adobe After Effects. Adobe After Effects pun sebenarnya dia pakai frame by frame, iaitu kita ada keyframe. So kita boleh menggunakan frame. Cuma dekat dalam Adobe After Effects tu kita boleh letakkan sedikit motion lah, extra motion. Dan kalau macam for example kita nak buat coloring effects dan sebagainya, banyak lah kat dalam Adobe After Effects. Okay, right, okay. Sebenarnya dia tak ada specific software yang untuk kita buat animation sahaja. Dia ada banyak software dan kita boleh merge another software to another software. Okay, macam for example ada juga orang yang membuat 2D punya animation dalam 3D punya software. Okay, kenapa dia buat 3D punya software? Sebab 3D punya software ni dia ada konsep rigging. Rigging maksudnya kita draw 3D punya kita draw karakter kita dan kita bubuh rigging. Lepas tu kita jadikan dia sebagai 2D. Ada juga yang jenis macam tu lah. Okay, sebab ada setengah-setengah dulu macam animator dekat dalam industri kita lah, animation industri kita, dia orang tahu jikalau kita buat fully 3D, okay, fully 3D animation fully 3D animation maksudnya dengan karakter 3D, dengan background belakang rumah semua 3D, dia akan membuatkan kita punya satu scene tu akan jadi berat lah sebab dia nak kena proses the whole 3D. So apa yang dia orang buat adalah dia orang buat karakter yang bergerak sahaja 3D, yang the rest tu sebenarnya adalah sekeping gambar sahaja. Itu lebih mudah lah. 3D animation awak dah ambil belum 3D animation dah ambil? Subjek 3D animation? Dah okay. Dalam 3D animation, saya tak tahu 3D animation awak belajar apa, tapi dalam 3D animation awak kita ada satu portion yang dikenali sebagai texturing, betul? Ada?
Ada sir. Texturing kan, yang bila kita dah buat objek-objek kita nak membuat texture lah supaya nampak dia real life. Okay, so bila ada texturing, jikalau kita apply texture kita tu, file kita texture tu detail, besar, dan dia akan menyebabkan kita punya animation kita akan jadi berat bila kita nak render. Kenapa? Sebab dia nak kena, dia depends lah number of polygon yang ada dekat kita punya karakter. Dia lagi ada highest the number of polygon, lagi detail kita punya subjek ataupun lagi detail kita punya karakter. Tapi lagi less the polygon, nampak macam a bit boxy lah, boxy dan sebagainya. That's why kalau perasan kebanyakan kartun-kartun yang ada dekat dalam dunia ni, dia orang dah menggunakan konsep penjimatan in terms of dalam nak menghasilkan karakter. Kalau macam perasan kalau tengok cerita Upin dengan Ipin, kenapa dalam cerita karakter Upin dengan Ipin tak ada rambut? Upin Upin yang ada rambut seketul tu kan. Okey. Kenapa Upin tu dibuat rambut seketul? So apa dia orang tahu waktu ketika tu jikalau dia orang buat karakter yang ada rambut, dia akan menyebabkan banyak proses rendering nak kena buat. Sebab rambut tu nak nampakkan real, dia kena buat one by one. Dia bukan rambut tu stepek ketul kita letak atas kepala, tak. Jadi tak nampak real. Because of Upin dengan Ipin punya karakter always to be on the front frame ataupun on the front stage. So dia punya karakter banyak keluar. So obviously orang akan nampak lah sedetail-detail tu. So apa yang diorang decide, dia kata okay, we off kita punya rambut, kita biar dua-dua tu adalah botak. Dan satu rambut lah untuk membezakan antara Upin dengan Ipin. So kalau perasan juga ada juga karakter-karakter lain, seperti kalau tengok dalam cerita Bobo Boy, Adudu. Adudu adalah satu karakter yang menggunakan boxy punya style. Perasan tak? Dia ada boxy punya style. Box dia just 4 segi biasa. Dan dia tak banyak polygon yang dia pakai. Very simple. Kenapa? Dia orang tahu kalau dia orang buat yang detail, kata for example Adudu tu dijadikan alien detail sebagainya, dia akan menjadi masalah lah nak rendering pada ketika tu lah. Okay? Tapi nowadays because of the 3D punya animation punya software dah makin lama makin bagus, kita punya machine pun dah lama makin bagus, menyebabkan memudah lah untuk kita nak generate 3D punya animation. Okay, yang di mana kita akan talk after this lah, yang di mana kita nak cerita pasal 3D animation. Okay, so dalam 3D animation dulu orang pakai Maya lah, 3D Max lah dan sebagainya untuk kita nak buat kita punya animation lah. So beza 3D Max beza 3D animation dengan 2D animation, 3D ni kita akan nampak ada 3 dimensi lah. Kita akan nampak dia macam real life dan sebagainya. Okay, so the evolution of 3D punya kartun ni dah makin lama makin bagus lah. Macam dulu diorang buat 2D, macam kartun-kartun Aladdin, Snow White dan sebagainya. Itu kartun-kartun lama, Snow White, Lion King dan sebagainya. Now diorang dah merge down to 3D. Okay, 3D tu yang kita nampak yang real life. Okay, real life dia ni sebab dia ada 3 dimensi, that's why dia call 3D. Dan 3 dimensi ni melibatkan lighting lah. So ada lighting yang akan menghidupkan, membezakan diorang dengan antara background dengan foreground. So jadi bila kat depan kita akan nampak dia real life lah. So termasuklah you guys punya texturing, rigging you macam mana dan sebagainya lah. Okay, so whenever 3D punya involvement dalam penghasilan kita punya karakter kartun dan sebagainya, macam tadi saya mention awal, animation dia bukan sekadar kartun semata-mata, dia boleh guna dalam apa jua bidang yang melibatkan visualization yang kita nak. Okay, so 3D ni adalah most likely menjadi one of the main area yang orang akan gunalah untuk kita nak visualizekan something. Okay, sebab 3D ni kita akan nampak almost exactly apa yang kita akan nampak in real life. Okay, so bila diorang cuba nak buat benda tu, diorang akan try to minimumkan penggunaan space tapi maksimumkan diorang punya visual lah. Macam for example texture dan sebagainya. Kalau tengok texture pun selalunya orang akan buat 1x1. Dia 1 darab 1 lah. Dia kita punya tiles tu, untuk kita nak letak dia sebagai texture, kita akan buat 1x1 lah. So file kita tu akan jadi kecil, dan bila dia render kita akan nampak kita punya tu akan nampak lebih detail lah. Okay, so kalau macam biasalah kita tahu kita punya software Blender, 3D Max, Maya, Cinema 4D dan sebagainya. Okay,
Itu adalah kita punya software. Tapi nowadays sekarang ni kebanyakan industri dah tak menggunakan software-software ni. Ada, tapi kebanyakan dia tak guna. Dia dah start masuk pakai software lain. Dia dah start pakai construct software-software yang untuk menghasilkan game. Epic, dia orang dah start masuk tu, dia orang menggunakan Epic punya software. Kalau macam for example satu lagi ni Unreal Engine. Okay. Kenapa company-company animasi ni dah start masuk dalam yang company-company game untuk menghasilkan animasi? Sebab apa? Company-company game ni dia orang boleh bagi satu features yang di mana yang animasi ni boleh di-render secara real life. Okay, real life bermaksud yang di mana sekarang ni normally kalau dulu bila kita buat 3D, awak siap-siap lepas tu awak kena render. Betul, awak kena render kan? Render maksudnya lepas render baru awak nampak animasi awak tu jadi macam mana selepas dia tu. Yang bila awak render tu, yang box tu naik dia pusing sampailah siap satu frame, betul kan? Okay. So dalam game punya software kita panggil real time rendering. Bila real time rendering, apa yang kita ubah kita akan nampak on the spot. Kenapa dia pakai real time lah? Dia sama exactly macam for example bila kita main game. Bila awak main game, ni kita cerita lah, bila kita main game, tak kisahlah you main game apa kat telefon ke dan sebagainya, selalu kebanyakannya game ni semua dia akan ada karakter yang dalam bentuk 3D. So kalau macam for example bila kita main game ni, dia akan ada possibility 1000 pergerakan dalam satu. Okay, possibility ada 1000 lah, 1000 possibility dalam satu pergerakan. Macam for example, jikalau saya nak bergerak ke kanan sikit, kanan atas, kanan bawah, kanan depan, kanan tepi, kanan, dia akan jadi macam tu. So jadi dia akan ada 1000 possibility, dan bila saya klik untuk gerak tu, animasi tu terus ada. Dia tak ada time nak render semua, tak ada. Dia terus ada benda tu. Apa? Dia menggunakan konsep real time rendering. Itu yang banyak company-company dah start menggunakan real time rendering. Even though untuk penghasilan, tak silap saya, penghasilan kartun Agent Ali second season ke yang Agent Ali the movie yang kedua, tak silap saya, diorang pun dah start menggunakan real time rendering. Sebab satu, dia lebih cepat, lebih mudah dan lebih ringan untuk diorang handle. Okay. Dan yang kedua, selain pada ringan tu sebagainya, diorang kalau perasan lah, bila kita tengok kartun-kartun 3D ni dan sebagainya, diorang bukan sekadar buat kartun, diorang akan buat diorang punya games, dia akan buat diorang punya apps, dia akan buat diorang punya, maybe for example diorang punya karakter dan sebagainya. Menggunakan real time rendering ni, dia lebih mudah. So jadi maksudnya, katalah for example, kalau orang dulu dia nak buat kartun, dia akan buat dalam Blender ataupun 3D Max. Okay. So bila nak buat game, dia terpaksa recreate balik, ataupun dia ambil dia punya data-data tu, dia transfer masuk software lain untuk buat game ataupun untuk buat apps. Okay. Tapi menggunakan software-software seperti Unreal Engine, lepas tu kita ada Epic dan sebagainya. So you guys tak payah buat dua kali. You guys pakai sekali je. Buat sekali karakter, settle. You boleh buat animasi pun boleh, you nak buat game pun boleh, you nak buat apps pun boleh. One time. Okay. Ni just saya sharing dengan you guys lah. Kalau macam for example, you guys planning to buat you guys punya final project adalah animation dan sebagainya. So, boleh menggunakan konsep iaitu kita panggil sebagai real time rendering. Dulu sebelum real time rendering ni, kita ada farming. Kita panggil sebagai farm rendering. Farm rendering ni adalah dia menggunakan konsep yang ada banyak-banyak. So dia farming dulu, so baru dia render. Dia sikit-sikit lah dia render. Okay, menggunakan farm rendering. Now kita ada real time rendering. Kenapa real time rendering tu ada? Sebab apa? Teknologi kita makin maju, software kita pun makin advance, dia memudahkan dan dia tahu apa which one yang nak render, which one yang tak payah dan sebagainya. Okay, you guys boleh try tengok. Sekejap Unreal Engine. Saya share sikit Okay. Ini adalah Unreal Engine. Ini kalau siapa-siapa main game selalu akan keluar ni lah. Main game PUBG pun ada keluar ni. Main game adalah Dota ke dan sebagainya akan keluar ni lah. So dalam penghasilan game, diorang akan create macam ni juga. Ada karakter yang kita create. Yang ni more on realistic lah. Realistic karakter yang kita boleh buat. Kita boleh adjust dia punya mimik muka, skin tone. Lepas tu kita boleh adjust dia punya mata dan sebagainya. So dalam penghasilan adjustment ni, kita boleh create kita punya environment juga. Okay, ni macam environment lah. So kalau kita tengok bila kita main dalam game, kita akan nampak this kind of punya environment.
Okay, environment macam ni lah. Okay. So, pada ketika tu company game kata kenapa kita tak boleh buat animasi? Kenapa kita nak buat asing-asing? So, datang company dia kata, okay, you guna kami punya engine untuk buat game, dalam masa sama gunakan kami punya engine untuk buat movie dan gunakan kami punya engine untuk buat apps dan sebagainya. Alright, okay. So, kalau you guys pergi dekat Unreal Engine, you guys boleh download dan you guys boleh pakai for free. Tak silap saya. Saya pun tak test lagi. Tapi hari tu mesti pergi, dia kata boleh pakai for free. Dan dia punya advanced level dia sangat-sangat advanced lah. You guys boleh tengok. Dan untuk bila kita nak export tu, nak keluarkan tu je baru kita kena bayar. Itu yang the last time lah saya pergi, saya dapat info berkaitan dengan Unreal Engine ni. Okay. So you guys boleh tengok lah. So jadi kalau macam for example you are planning to do some apps dan sebagainya, you guys boleh pergi menggunakan Unreal Engine. Satu lagi kita ada Unreal, satu lagi Epic ya. Tak silap saya. Okay, Epic Game macam ni. This one Fortnite dan sebagainya. So company ni juga ni Epic Game So Epic Game ni pun dia ada engine dia. Okay, so you guys boleh tengok macam mana diorang buat movie menggunakan Epic punya engine. Sama juga. Dan buat game. Ni game Fortnite. Lepas tu kita ada satu lagi apa ni, satu lagi game apa ke saya lupa. Okay, so ada banyak game yang diorang ni, karakter-karakter ni semua dibuat dalam tu. Dan satu lagi adalah Unreal Engine. Satu lagi saya lupa, Construct STRQ Engine. Okay, so ini adalah Construct. Okay, Construct punya nama dia Construct. You guys boleh buat ni macam ni. Ni semua untuk plotting game lah. Kalau you guys nak buat game, ini pun kita consider sebagai animation sebab dia ada pergerakan dan kita boleh buat lah. Ni Construct punya engine. So you guys boleh buat, you guys boleh build up you guys punya game lagi more intuitive daripada game yang kita buat kat Flash dan sebagainya. So you guys boleh tengok macam mana cara untuk buat game ni. Simple and easy. So character modifier pun bagus. Banyak option kat situ you guys boleh buat. Okay. And then you guys boleh buat movie juga. Tak silap saya Construct ni lah. Dan Construct ni game satu platform yang you guys boleh buat secara online. Tidak perlu install. Just buka web browser. You guys log in account dan you guys terus boleh buat-buat. Dan tak silap saya ada kena bayaran selepas you guys dah complete you guys punya game. Nak upload pergi ke App Store ataupun you guys nak masuk kat dalam you guys punya Xbox ke dan sebagainya. So you have to pay lah untuk penggunaan diorang punya engine diorang ni. Okay. So teknologi tu makin lama makin maju lah, makin berkembang dan sebagainya. So there was a lot. Ini dia punya sample of ni. You guys boleh pergi tengok Construct. Okay, Construct dan sebagainya. Ni tak silap saya apa ni, Ashraf Ashraf ada belajar macam dia nak buat game, betul awak guna apa Saya pakai Unreal dengan Unity. Unity saya baru teringat. Okay, terima kasih. Unity. Yes. Unity ni pun satu game engine yang memang sangat famous. Selalu Unreal dengan Unity lah sangat-sangat famous guna untuk penghasilan game dan juga animasi. Okay, so awak tengoklah. Dekat sini kita boleh build up all those 3D, ada texturing dan sebagainya. Sebiji macam kita punya 3D punya software lah. Cuma kat sini kita build up untuk kita nak menghasilkan games. Okay, sebab semua dah ada kat sini. Cuma yang ni saya tak tahu adakah yang masa awak guna pakai ni, masa awak nak convertkan dia jadi satu tu, nak jadikan dia seketul game tu, awak kena bayar ke tak bayar? Kalau selalunya tak payah bayar. Maksudnya nak testing, maksudnya awak dah siap-siap, lepas tu awak nak testing atas awak punya platform. Belum sampai situ. Belum lah, okey. Dia selalunya tak silap saya, once kita dah siap game, kita nak test. Kata macam for example saya buat games untuk Android. So saya nak test ke atas Android, so dia kena bayar. Benda tu kena bayar. Benda ni lah. So animasi pun boleh buat kat sini, kita punya ni pun boleh buat kat sini. Tapi because of dekat USAS kita tak ada subjek game. Tak ada subjek game belum. Bukan tak ada. Batch awal tak adalah, minta maaf lah.
Tapi incoming kita nak bawa subjek games yang di mana kita akan focusing on kepada producing games dan juga entertainment yang mengikut Islamic punya konsep lah. Okay, kita tak adalah buat game yang macam lawan-lawan tu, tak adalah. Okay, cuma in realitinya kita menggunakan software ni untuk kita nak produce game yang berkonsepkan Islamic punya content. Maybe game-game macam for example Omar dengan Hana. Lepas tu kita ada few lah yang lain yang ada ni yang kita boleh, maybe for example pahlawan Melayu dan sebagainya. Okay, ada hari tu saya pergi conference, saya jumpa ada satu company tu. Minta maaf saya lupa nama company tu company apa. Tapi company tu sebab saya pergi tengok anak Melayu lah, orang Melayu kita dia buat game berkaitan, dia buat game sama macam Fortnite. Tahu Fortnite? Tahu kan game Fortnite kan? Fortnite. Okay. Dia buat game sebiji macam Fortnite. Dan game tu adalah mobile game. Dan saya sempat test mobile game dia. Okay. Dan tapi karakter dia semua karakter pahlawan Melayu. Han Tuah, Han Jebat dan sebagainya. Okay. Sebelum-sebelum ni pun ada jugalah orang buat karakter Han Tuah, Han Jebat dan sebagainya. Tapi because bila ini kat mana ni? Lokasi ni dia kata ini adalah Kota Melaka. Dia ada buat macam satu pulau. So kita kena settlekan mission dalam satu pulau tu. Dah settle mission satu pulau tu barulah pergi ke pulau lain. So dia buat kat Melaka. Sebab kat Melaka ada banyak pulau. Macam itulah konon katanya. Okay. So baguslah konsep game tu dah ada. Cuma saya cakap dengan dia, cuba preserve the originality of Melaka itself. Sebab bila saya tanya ni betul ke, dia kata oh bang ni tak ada. Kita orang recreate, kita orang buat balik dan sebagainya, cipta balik dan sebagainya. Saya kata oh okey macam ni clear. Saya kata oh, tak boleh lah. Kena preserve benda tu. Kena preserve. Right? Alright, kita kena preserve. So far kejap Okay, so dia nak preserve. So jadi feature tu ada untuk diorang masukkan game yang berkonsepkan kemelayuan dan mengekalkan Islamic punya content. Dia sama macam awak tengok Fortnite. Dia ada pedang, kita ambil, kita boleh tukar pedang, kita boleh upgrade kita punya pedang, kita boleh upgrade kita punya baju dan sebagainya. Memang ada all the features lah. Cuma game tu dia ada melibatkan ada dua company. Satu company research in terms of yang kita punya Islamic dan Melayu ni. Satu lagi memang company tu dia buat game. Game tu memang ada, cuma perlu brush up lah lagi. Supaya nanti bila dia dah release secara worldwide, orang akan tahu oh kita dekat Malaysia ada this kind of punya game. Dia ideologi dia kat situ ada Okay. Alright, kita sambung sikit tentang kita punya 3D animasi. Itulah 3D animation yang sebenarnya kita boleh buat, yang di mana dia akan macam saya beritahu lah, yang dia melibatkan light dan kita akan nampak kita punya front, back dan sebagainya lah, benda-benda macam ni yang disuan lah. Alright, okay. Kartun-kartunnya seperti kita ada. Okay, lepas tu last sekali adalah kita punya motion graphic standard lah. Yang motion graphic yang saya mention dengan awak yang di previous class, ini adalah kita punya motion graphic yang kita combine kita punya art blending grafik dan juga kita punya animation. So whenever kita buat kita punya animasi, kita buat kita punya drawing dekat dalam kita punya secara digital tu, kita convertkan untuk kita motionkan kita punya idea tu dan sebagainya. Okay, seperti this one. Okay. So di ideologi dia ada macam ni. Alright, okay. Ataupun macam ni. Ini yang kita draw. So sekarang ni kita nak gerakkan, kita nak motionkan dia. So ini kita draw, kita nak gerakkan. Okay. Lepas tu kita ada whiteboard animation lah. Yang kita panggil, yang kita draw, kita buat hand draw, doodle. Whiteboard punya ni. Saya guys memang biasa tengok dekat dalam internet yang orang buat drawing, dia terangkan tu. Okay. So macam ni pun ada. Okay. So ada yang ni yang real punya, ada yang fake punya. Fake punya ni menggunakan software. Yang software tu dia macam buat aja, belakang tu dah ada, tiba-tiba dia macam dia sebenarnya dia dah padam, tapi dia undo padam balik. Dia macam lepas tu jadi keluar dia punya karakter dia. Okay. So ini pun ada juga konsep dia. Okay. So itu sedikit tentang kita punya animation. Supaya saya terangkan kepada awak, supaya awak akan tahulah basically kita punya animation punya area dekat belah mana.
dan kita tak confuse nanti macam mana bila kita nak buat kita punya motion graphic. Nanti jangan bila saya kata buat motion graphic, so nak masuk 3D ke, nak masuk tu ke, nanti kita pening. Kita tak payah kita pening-pening, kita buat simple as possible saja. Okay. Cuma in terms of dalam kita punya final nanti kita akan masukkan real life iaitu kita akan buat video recording. Sample pun saya dah tunjuk dengan awak hari tu. Kita akan buat video recording, lepas tu kita akan masukkan kita punya sedikit effects, grafik dan sebagainya, plus kita punya motion graphic supaya kita boleh fully utilize apa benda yang sepatutnya dalam kita punya final project tu nanti. Okay? So far ada soalan tak? Boleh clear? Ada soalan? Tak ada, sir. Lain? Fatih? Luffy? Tak ada sir. Tak ada. Yes, sir. Okay. So kalau tak ada, saya rasa itu saja untuk kelas hari ni. InsyaAllah kelas on Friday kita akan jalan seperti biasa, physically. Okay. Lepas nanti saya akan discusskan awak dengan awak punya assignment nanti on Friday. InsyaAllah. Alright, okay? Boleh? Boleh sir. Alright, okay. Boleh. Kalau tak ada apa, kita sudahi kita punya kelas. Nanti kita punya ni saya akan upload ke dalam kita punya Google Classroom. So siapa nak recap boleh recap balik. Alright, okay. Kita sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah As. Alright, terima kasih menghadiri kelas saya. InsyaAllah apa yang kita belajar hari ini mendapat keberkatan dan awak boleh gunakan di sepanjang hidup awak nanti. InsyaAllah. Alright, okay. Thank you kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Sama. Thank you sir. Sama. Sama. Okay, terima kasih, sir. Thank you sir.